Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, khabar semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam 19 Rejab kita bersama-sama dalam majlis tazkirah ingat mengingat pesan berpesan sambil-sambil kita menunggu waktu isyak. Maka gunakanlah sedikit wang, masa dan usia yang dikurniakan oleh Allah kepada kita untuk kita mempelajari kehidupan. Pertamanya saya mohon maaf dulu kerana saya bukanlah orang yang berilmu untuk bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi mungkin jemputan ini berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai kaunselor di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan selama 25 tahun bergelumang, bukan maksiat, dengan kisah-kisah masyarakat, terutamanya hal ehwal rumah tangga, rumah teres, rumah pangsa dan semua rumah-rumah yang ada di atas muka bumi ini. Mungkin inilah sedikit pengalaman yang Allah izinkan kepada saya untuk kita kongsikan bersama. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini saya sampai ke sebuah lagi syurga Ar-Rayyan, dan tuan-tuan dan puan-puan sebagai tetamu-tetamu Allah, pada malam ini sama-sama kita muhasabah, kita melihat, kita merenung kehidupan yang ada sedikit lagi untuk kita lalui, yang kita tidak pasti ia berhenti pada bila-bila masa. Bila saya masuk saja ke kawasan ni tadi, jadi bila gated ni nampaknya kawasan ni tempat orang kaya-kaya. Sebab bukan orang biasa-biasa boleh masuk. Dan bila masuk ke surau ni pula nampak berbagai peringkat umur. Ada yang muda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebar, ada yang kurus, yang sembilan. Dan banyak juga mereka yang berpengalaman dalam hidup lebih daripada setengah abad. Jadi yang berpengalaman ni mungkin beli rumah kat sini, relax kat Putrajaya, duduk sambil menghabiskan pencen-pencen yang ada. Untung tuan-tuan ada pencen. Apapun, perjalanan kita masih jauh. Kalau kita lihat daripada kehidupan yang Allah kurniakan kepada kita di dunia ini, kita datang dari satu alam, berpindah-pindah setiap alam kepada alam yang lain, sampailah nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermula kita di alam mana? Bermula kita di alam mana? Inilah pertama kali penceramah tanya jemaah. Biasa penceramah dia ceramah aja kan, tak ada tanya-tanya. Tapi malam ni saya nak tanya tuan-tuan, sebab tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Kita bermula daripada alam mana? Jangan sebut alam barzah. Nanti datang ni hantu kubur. Kita bermula daripada alam
alam roh. Apa soalan Allah kepada kita masa kita ada di alam roh? Allah tanya kepada kita semua, tak kiralah kita siapa di atas muka bumi ini, soalannya sama dan jawapannya serupa. Bila Allah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bila Tuhan tanya, siapakah aku? Adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu, semua menjawab, sesungguhnya kami menyaksikan engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Maksud kami itu termasuklah mereka yang datang ke bumi Allah ini tidak mengikut apa yang Allah perintahkan, ataupun mereka tak termasuk golongan orang-orang beriman yang asal usulnya datang daripada tempat yang sama. Cuma akhirnya ketentuan dengan takdir Allah berdasarkan kepada kelahiran masing-masing melalui ibu bapa yang ada dalam kehidupan kita, maka kebetulan mak ayah kita orang Melayu Islam. Sesuai dengan pun nak cakap tak pandang muka siapa tadi ni, mengatakan Melayu Islam. Islam itu Melayu, apa tu? Dalam perlembagaan persekutuan kan, dia kata Melayu itu adalah Islam. Tapi sekarang ni Wallahu a'lam, ramai juga orang Melayu tak nak jadi Islam, tak nak mengaku jadi orang Islam, malu jadi orang Islam. Sedangkan Islam itu adalah selamat dan menyelamatkan. Jadi bila kita lahir daripada ibu bapa yang Islam, maka kita lahir sebagai orang Islam. Kalau ibu bapa kita itu bukan Islam, maka kita jadilah yang namanya tidak Islam. Tapi fitrahnya adalah pada Tuhan yang satu. Daripada alam roh kita berpindah ke alam rahim. Di alam rahim itulah ada Allah ceritakan dalam surah Al-Hujurat, bagaimana Allah ciptakan manusia dari setitis air bertukar menjadi segumpal darah, sebuku daging, tulang belulang, lengkap 9 bulan 10 hari dalam perut mak kita lah kan. Sebab tu rahim ni Allah cipta dengan penciptaan wanita. Bila Allah cipta dia sebagai perempuan, Allah kurniakan dia rahim. Yang kalau orang bukan dicipta sebagai perempuan, tapi dia nak jadi perempuan, nama dia rahim, dia boleh tukar jadi rahimah. Tapi satu benda yang dia tak boleh cipta, wujudkan pada diri kita, itu rahim. Jadi apa tugas rahim ni? Kak belakang tu, apa tugas rahim? Tak menjawab aja. Orang lelaki, apa tugas rahim? Apa kerja rahim? Dikojokan. Jangan salah jawapan tu, orang bukan dikojokan. Rahim ni kerjanya adalah mulia. Rahim ni satu tempat di mana Allah menciptakan kehidupan, bermulanya daripada kalimah kun fayakun, bukan sin salam bin. Kun fayakun. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Maka jadilah kita sekarang. Dan jadi kita itu bermula daripada alam roh turun ke alam rahim. Alam rahim kita akan berpindah lagi alam seterusnya, iaitu alam dunia. Masa alam dunia kita datang hari pertama, kita menangis. Bila menangis ni menunjukkan bahawa dua perkara. Yang pertama, menangis kerana kita takut. Takut apa? Takut tidak dapat melaksanakan apa yang kita janjikan dengan Allah. Yang kedua, kita menangis kerana kita gembira. Apa tanda kita gembira dengan tangisan tu? Kita gembira sebab Allah kurniakan keizinan dia untuk kita melihat dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, kita dah tengok dah dunia ni. Inilah rupa dunia. Dulu kita duduk dalam perut mak kita, gelap. Jadi balik nanti adik-adik tanya mak,
Mak mengandung saya dulu macam mana mak? Tanya abah kau teh. Mak tak nak jawab, tanya abah. Abah kata apa lah Dan pula yang jawab. Mak kau lah jawab. Jadi hari ini cabaran kita dengan keadaan persekitaran dunia yang tak bersepadan ni, anak-anak kita akan banyak soalan. Tuan-tuan kena bersedia dengan jawapan. Anak-anak kita boleh dapat maklumat dari pelbagai sumber, tapi sumber yang paling baik adalah daripada pengajaran ibu dan ayah yang juga belajar ilmu, bukan daripada bukan anak-anak saja yang belajar, kita pun kena belajar. Jadi malam ni pun kita akan belajar jugalah ilmu yang tak formal lah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan tahu dah apa yang saya nak cerita ni, betul tak? Betul tahu? Jadi kita akan belajar daripada kehidupan kita sendiri. Jadi hari pertama nama kita bayi. Kita disusukan, kita dipeluk, dibelai. Akhirnya kita membesar menjadi seorang kanak-kanak. Lepas kanak-kanak, alamalai orang sini menjawab ai. Orang letih lah Ustaz balik kojo ni. Ingat tuan-tuan letih kau, aku lagi letih ni balik kojo. Datang Putrajaya lah lagi. Lepas kanak-kanak kita jadi remaja. Kita dah lalui remaja. Tak sama dengan dunia remaja hari ini. Lepas remaja kita jadi dewasa. Umur dewasa bermula daripada 26 tahun. 25 tahun adalah akhir remaja. Remaja akhir. Bila masuk remaja, kita mulai melalui proses bagaimana kita dimukallafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah remaja ni ialah istilah budaya. Kalau istilah Islam, bila seorang lelaki sudah mimpi tapi syok, mimpi ngeri tapi syok. Betul tak tuan-tuan? Mimpi tu ngeri tapi syok kan? Orang perempuan pun melalui peristiwa bila dia nak jadi seorang yang mukallaf, Allah bagi satu pengalaman dia. Apa pengalaman orang perempuan? Alah, tak payahlah cerita, tahulah. Kita kata kita tahu, tapi ada orang dia nak tahu dan dia ambil tahu. Orang perempuan dia ada kisah luka lama berdarah kembali, yang disebut sebagai datang haid yang pertama. Orang perempuan ni ada berapa jenis darah tuan-tuan? Kan dah kena soal. Berapa jenis darah pada orang perempuan? Saya sebut. Satu darah haid kan. Nifas, imam memanglah boleh jawab. Imam jangan jawab. Haid, nifas lagi. Istihadah lagi. Wiladah lagi. Fasad lagi. Darah tinggi satu lagi. Itu tak dapat nak elak dah kan. Orang lelaki meninggikan darah orang perempuan. Jadi bila tuan-tuan kita sebut ini proses keremajaan, tapi sebenarnya dalam fiqh itu namanya proses mukallaf. Apa arti mukallaf? Proses dipertanggungjawabkan. Dosa pahala baik buruk tanggung sendiri. Jadi kita dah jadi remaja, kita dah ada tanggungjawab, kita kena menjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap amalan, perbuatan apa saja yang kita lakukan, bukan lagi ditanggung oleh ibu bapa, tapi ibu bapa tak boleh lepaskan anak-anak begitu saja. Sebab selagi mereka sebagai anak kita berapa pun umurnya, kita tetap ada tanggungjawab. Saya ingat lagi lah arwah mak saya kan. Saya dah tua dah tuan-tuan, umur saya dah 54 tahun tahun ni. Percaya tak? Dah nak mati kan? Mak saya kalau saya balik kampung, masuk waktu solat, dia nak solat tu dia akan tanya kita, dah solat belum tu? Aku ustaz lah, apa nak cakap aku solat tu? Tuan-tuan, ini fitrah ibu, betul tak? Sebab itu fitrah seorang ibu bapa, walaupun umur anaknya berapa,
kalau ia adalah satu tanggungjawab di sisi Allah, maka dia kena ingatkan. Kan? Amat tengok engkau lekor, kan betul tak? Faham tak cakap Negeri Sembilan? Faham kan? Siapa orang Negeri Sembilan? Angkat tangan. Tak aku. Mak tengok ekor lekor yang amak pesan. Apa lama? Waktu dah panjang dah lekor lagi. Amak tengok orang rumah kau lekor main handset. Amak tengok anak kau lekor yang main. Tak kau ingat engkau anak kau tu kan? Marah kau kalau mentua kita cakap macam tu dengan kita? Sebab tu tak payah marah, betul tak? Sebab apa yang dia buat tu adalah satu kewajipan dia. Begitu juga kita dengan suami isteri. Kalau suami tegur kita, puan-puan jangan keteguran. Orang tegur benda yang elok, terima. Begitu juga dengan suami. Kalau isteri tegur, tuan-tuan jangan melentik. Jangan copek nak baran. Isteri kata, bang, waktu solat dah masuk ni, bila nak sembahyang. Kau nak mati, kau pergi sembahyang tu. Nah, bini cakap macam tu, dia jawab macam tu. Patutlah terima kasih lah ingatkan saya, betul tak kan? Kalau ada lah tabiat yang macam ni, rukun tak rumah tangga? Rukun kan? Sebab saling ingat mengingat, pesan memesan. Rumah tangga ni ada saling, tuan-tuan dan puan-puan. Saling apa? Saling baling membaling. Betul tak? Pukul memukul, sepak menyepak, maki memaki. Betul tak? Tu yang selalu saya jumpa lah dalam sesi-sesi kaunseling saya kan. Kenapa nak maki? Kenapa nak menyepak? Kenapa nak menerajam? Ada cara kita nak uruskan kemarahan, tidak bersetuju dengan apa yang telah dipandukan. Tapi manusia kan, semalamlah berita malam tadi kan, seorang bapa, seorang suami menyepak isterinya. Tuan-tuan tengok tak? Kerana tak bincang hantaran anak, benda tu pun nak menyepak. Mana boleh bincang kan? Tapi kelemahan manusia sebab kita ada emosi. Emosi setiap manusia tak sama kan? Jadi di remaja kita dewasa. Lepas dewasa kita sebutlah yang dah umur-umur macam tu. Tua kan tak nak sebut tua tu, remaja tu purba katanya. Tua. Untung tuan-tuan dapat tua. Untung tuan-tuan merasa tua. Orang yang muda tentu dapat tua lagi, betul tak kan? Jadi lepas kita tua, kita akan lalui proses kehidupan kita namanya apa tua bang? Bangka. Sedar diri dah tua bangka. Berapa umur bangka? WHO kata World Health Organization, dia kata umur bangka ni adalah 80 tahun ke atas. Tak ada kan 80 kan? Tak ada. Mana belum bangka lagi. Lepas bangka, rangka. Lepas bangka, kita akan masuk alam yang baru pula, berpindah namanya alam flat bujang seorang-seorang. Duduklah situ seorang-seorang. Kalau kita sayang isteri kita macam mana pun, kita akan pergi seorang-seorang. Betul tak? Walaupun ada istilah sehidup semati. Maksudnya seorang hidup, seorang mampu. Itulah. Maknanya sehidup semati, itu yang kita janjikan masih hidup. Tapi Allah tak izinkan kita sehidup semati-mati sama-sama. Duduklah dalam flat bujang seorang-seorang. Uruskanlah diri masing-masing. Berhadapanlah dengan soalan-soalan. Baik dalam kehidupan, alhamdulillah. Masih belum banyak kebaikan yang boleh kita perbaiki, beringatlah. Ada peluang ni, betul tak? Jadi untunglah orang tua kerana ada ruang dan peluang yang Allah bagi lihat perubahan zaman ke zaman. Bila nampak orang muda, jangan sakit hati dengan orang muda. Ada orang tua, dia bila tengok budak muda ni, dia sakit hati.
Cik pasal yang budak muda kan? Ada masalah kan? Contohlah datang surau ni, budak muda bising-bising kat belakang. Lepas tu time sembahyang tak nampak, tapi time menterarah ramai pula kan? Contoh bulan puasa, contoh lah, kan sinilah tempat lain. Orang tua tak kena hati dengan orang muda, nak marah budak-budak. Nampak budak kocik-kocik dia berlari-lari, rumah dia sempit, dapat datang surau ni lebar, dia berlari. Hai! Terkejut orang seorang tidur. Itu cara nak kejutkan orang tidur. Dia joget budak tu. Bila kita tengok budak berlari dalam surau, dalam masjid, tu maksudnya apa? Fikirlah sikit, alah seorang yang kojo tak payah fikir. Itu maksudnya apa? Maksudnya budak itu memeriahkan suasana, betul kan? Tapi masalah ni masjid, tapi orang sembahyang, betul tak? Apalah salah tuan kena belajar sikit psikologi kanak-kanak. Bila budak-budak berlari, itu artinya dia sehat, betul tak? Itu berarti dia gembira. Tuan-tuan tak pernah rasa ke macam tu? Sehat, gembira, pernah kan? Jadi macam tu lah kanak-kanak. Tapi kalau dia berlari, jadi apa salahnya? Kita sebagai orang yang telah melalui zaman itu, faham keadaan itu, bagaimana kita nak mendidik dia supaya dia faham ini adalah tempat untuk orang melakukan ibadah. Ada tempat masjid saya tengoklah, kanak-kanak dilarang masuk. Bagus ke ayat tu? Baguslah kan? Biarlah kanak-kanak masuk. Malahan dalam saf tak ada syarat pun kanak-kanak tak boleh duduk di saf hadapan. Tapi kita ajar anak-anak kita bukan tak boleh duduk saf depan, memuliakan orang yang lebih dewasa. Belakang, kau budak-budak. Ini perkara yang tak sepatutnya berlaku kan? Boleh ke bagi tempat tu dekat atuk tu kan? Tapi sebenarnya itu pun tak boleh, sebab dia duduk di depan, sebab dia datang awal, betul tak? Pakcik datang lambat, terhegik-hegik duduk belakang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini perjalanan. Duduk dalam flat bujang seorang-seorang, menanti saat untuk kita melalui alam yang seterusnya. Alam berapa kali barzah, melalui alam mahsyar. Alam mahsyar pula. Alam mahsyar ni satu tempat yang akan dikumpulkan semua orang. Termasuklah kita semua nanti tak tahu bahagian sudut mana kita ditempatkan. Masa tu suami isteri terpisah. Masa itu suami isteri, anak-anak, ibu bapa tak kenal satu sama lain. Masing-masing memikirkan diri masing-masing. Tapi dalam keadaan macam tu, ada tak pertolongan yang kita boleh berikan kepada orang lain? Sebab masa tu pertolongan yang paling kita perlukan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu benda yang Rasulullah simpan lagi untuk umatnya sebagai talan hayat di yaumul mahsyar, iaitu syafaatul kubra. Jadi Nabi tak gunakan syafaat tu supaya dia dapat membantu umat-umatnya. Boleh tak suami tolong isteri di padang mahsyar? Isteri tolong suami, boleh tak? Kak, boleh tak nanti tolong suami? Tak dia lah haid, dia punya pasal. Masuk kat dunia dulu aku minta tolong, nak minta tolong, tolong pun tidak lo. Kan? Tolong juga, tolong tengok. Kita tak tengok je bini kan. Ni anak ramai ni dua boleh. Tuan-tuan, besok pada mahsyar mungkin isteri kita boleh menolong kita kan? Dengan kebaikan yang kita buat masa hidup dia lah. Sebab tu bila isteri minta tolong, tuan-tuan tolong. Tolong apa? Tolong beri anak. Asyik beranak, labuh perut dan sampai ke lutut lah katanya kan. Tolonglah apa yang tuan-tuan boleh tolong. Ini rukun dalam kebahagiaan rumah tangga.
Apa yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Sambung. Ustaz dua orang ni jangan sambung. Sambung. Ada saya dengar belakang tu sambung. Sadaqallahul azim. Sonang sambung sadaqallah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikan bagi kamu pasangan hidup. Pasangan hidup kita yang Allah telah tentukan adalah lelaki kahwin dengan perempuan. Perempuan kahwin dengan lelaki. Boleh tak lelaki kahwin lelaki? Perempuan kahwin perempuan? Boleh? Boleh belah katanya. Tapi berlaku kan? Orang lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin perempuan. Apa dia dapat? Dapat kenikmatan hawa nafsu, tapi tak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan lelaki dan perempuan itu adalah berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu hidup. Litaskunu ilaiha, untuk kamu berada keamanan, ketenangan, kelapangan, keriangan, keseronokan. Tuan-tuan dan puan, seronok tak kahwin ni? Seronok tak? Cobalah, ada ramai yang tak kahwin ni gini. Seronok tak kahwin ni? Seronok. Muka pun dah tahu dah macam mana jawab macam itu. Kak, seronok tak kahwin kak? Entahlah katanya. Kalau seronok, jangan jawab seronok. Jawab 2 ronok, 3 ronok, 4 ronok. Barulah betul-betul seronok. Memang di awal perkahwinan seronok tak? Seronok, honeymoon, berdua kesana kemari. Dapat anak pertama seronok tak? Seronok, power menjadi, kan? Seronok, anak sulung, tunjuk-tunjuk, tayang-tayang, masuk Facebook, masuk Telegram, punyalah happy dapat anak, kan? Masuk anak kedua, okey lagi. Masuk anak 8, dah pounding kepala, tak kan? Jadi tuan-tuan, tujuan kita disatukan oleh Allah dalam rumah tangga ni, Allah takdirkan kita sebagai suami isteri. Allah takdirkan ni atas ketentuan Allah. Walaupun ada manusia cakap apa? Kita tak ada jodoh, betul tak? Kita tak ada jodoh. Sebenarnya bukan tak ada jodoh. Jodoh tak diusahakan. Jodoh tak diikhtiarkan. Kenapa orang datang buat sesi kaunseling dengan kaunselor? Sebab dia tak usaha ke arah bagaimana pengukuhan jodoh itu. Dia lebih kepada aspek nak cari kemenangan diri masing-masing. Inilah kelalaian-kelalaian dalam kehidupan rumah tangga yang kita sentiasa ingatkan diri kita, supaya kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan perhubungan kita dalam rumah tangga. Sebab kita dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab suami isteri ni Allah yang tentukan jodohnya. Dan kalaulah perpisahan berlaku, maksudnya ada hikmah di sebalik perpisahan itu. Dalam hidup ni kita lalui 3 fasa. 3 fasa. Yang pertama fasa malam. Fasa tani. Fasa pertama kita akan lalui mihnah. Mihnah, tahu mihnah? Mihnah nasi kabu. Mihnah, ujian, halangan, cabaran.
Jangan disebut masalah. Bila tuan-tuan sebut masalah, sebenarnya dia akan membuntukan keadaan. Masalah. Biasa kalau orang datang berjumpa, berbincang dengan saya, okey, ada apa perkara yang boleh saya faham dan sekiranya izinkan Allah, boleh saya bantu. Kan, dengan bantuan Allah. Saya punya masalah, Ustaz. Masalah? Masalah apa? Adakah dia betul-betul masalah? Ataupun awak melihat dia sebagai masalah? Ataupun awak bermasalah? Masalah banyak lah. Masalah apa? Awak saya tak dengar cakap saya. Betul ke dia tak dengar cakap awak? Dia dogil lah tak dengar cakap saya. Saya nasihat tak dengar, saya suruh tak buat. Kadang-kadang kita kena semak, tuan-tuan. Kita semak dia. Allah panggil tu kita dengar tak? Allah suruh tu kita buat tak? Kadang-kadang Allah nak bagi itu sebagai ujian. Jadi ujian ni adalah proses pembelajaran hidup. Bila ada ujian, Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mohonlah kamu dengan aku. Dengan siapa? Dengan Allah. Bis-sabri was-salah, dengan sabar dan solat. Allah dah bagi panduan. Bila ada sesuatu yang kita lalui di kehidupan, maka gunakan kaedah yang Allah telah beritahu, iaitu bis-sabri was-salah, dengan sabar dan solat. Selain daripada solat yang kita lakukan, solat itu juga bermakna doa. Solat itu juga bermakna ingat kepada Allah. Maksudnya panduan pertama, bila kita melalui kehidupan, kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau klien datang, saya akan tanya, okey, apa usaha yang telah dilakukan? Usaha dengan isteri dah buat tapi macam tak berapa menjadi. Seusaha lain, ada tak usaha ikhtiar kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya dah mengadu, dah Allah tak dengar teh. Mana dah Allah tak dengar? Allah bukan pekak, betul tak? Kadang-kadang Allah meletakkan keadaan tu begitu supaya dia nak meneruskan kita dalam ikhtiar. Kan? Jadi balik ke jalan yang sepatutnya kita berada lah. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, dan dijadikan di antara kamu itu mawaddah warahmah. Maknanya hidup kita ni, dalam fasa kehidupan, pertama kita ada sakinah, ketenangan. Kalau belajar psikologi perkahwinan, kita akan belajar 10 tahun pertama kahwinan kita itu adalah keseronokan, ketenangan, kelapangan, keriangan. Masuk fasa yang kedua, 10 tahun yang kedua. Kalau tuan-tuan kahwin 25 tahun, 10, 35 kan? Itu adalah masa kita muda, kuat, bertenaga. 35 sampai 45. Masuk alam 40-an, apa dia kata? Orang Persia cakap apa? Life begin 40s. Betul tak? 40 maknanya muda kedua bagi orang lelaki. Orang lelaki muda kedua dia 40 kan. Akak 40 apa jadi? Bingai? Okey. Orang perempuan 40 dia dah bingai dah kan. Osor dah naik katanya kan. Orang lelaki 40 tu menjadi-jadi kan. Kalau nak pencet lagi jadi-jadian. Nampak ni ujian dalam hidup ni. Jadi bila masuk 40, sepatutnya kita sudah ada di alignment yang betul dalam kehidupan. Kita dah tahu dah arah tuju kita ke mana dan apa yang perlu kita lakukan untuk perancangan hidup kita ke alam yang seterusnya.
Sehingga Nabi sebut, kalau kamu melampaui 40 tapi tidak ada ikhtiar dan usaha yang kamu lakukan, maka bersiaplah 40 itu akan meninggalkan kamu. Jadi 40 ni penting. Kemudian fasa yang ketiga, campur lagi 10. 45 campur 10 jadi 55. Orang kerajaan dah boleh pencen. Orang perempuan biasanya 40, 55 tu dia dah pencen lah. Malah nak pergi kojo, betul tak? Pergi telokong lah pula, pergi sejadah lah pula. Orang lelaki dia boleh sampai 56, 58. Maksudnya 3 fasa kehidupan ni kita lalui dengan perkembangan diri dan persekitaran hidup. Ada orang fasa yang kedua tenang aman. Fasa ketiga alhamdulillah. Ada orang mulanya tenang tapi hujungnya berenang-renang, berlinang-linang air mata. Itu yang pahat berbunyi itu. Kenapa jadi macam tu? Kita kena tengok balik, analisa balik kehidupan tu. Sebab itu dalam sesi kaunseling, mana kaunselor akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menganalisa kualiti perhubungan pasangan. Adalah soalan, adalah ujian, adalah psikometrik yang kita akan bantu untuk kita melihat di mana ruang-ruang yang boleh kita perbaiki dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan jangan sinis kepada kaunseling. Jangan tengok kaunseling ni macam benda yang tak penting. Melihat perkhidmatan kaunseling ni sebagai tak ada guna lah. Saya perbetulkan persepsi tuan-tuan. Jadi kalau perlu dapatkan perkhidmatan yang profesional, cari supaya kita boleh memperbaiki keadaan-keadaan tersebut. Jadi bila umur dah 55, maksudnya dah pencen, apa lagi nak fikir, kan? Fikir mati. Dulu kita datang berdua, kita akan berdua semula. Anak-anak dah besar kan? Saya pun sekarang ni dah mula berdua balik dah. Honeymoon balik. Nak pergi mana-mana senang. Budak tak ada di rumah. Nak buat apa-apa tak ada siapa kacau. Betul tak? Dah masuk dah malam tu. Abang dah masuk dah. Tonang kepala otak kan. Tak ada anak lagi wangkuh-wangkuh baju badan kain kita tercabut, tak ada lagi dah. Kan dulu kain tercabut jadi betul tak? Sekarang ni maknanya fasa ketenangan. Bila ketenangan maknanya ruang yang boleh kita gunakan untuk kita menambah nilai perhubungan. Tapi saya tengok secara pemerhatian lah, observation lah. Orang Melayu ni dia tak macam orang putih. Orang putih dia makin tua tu makin rapat, makin loving, makin caring, makin sharing. Kan? Orang Melayu sama tak? Tidur asing-asing. Saya tak tanya pada ibu bapa lah, saya tanya pada anak. Ibu bapa tidur sama ke tidak? Tak tahu dalam bilik tu je. Okey, satu jawapan. Ada jawapan, bapa saya tidur luar, mak saya tidur dalam. Kenapa? Tak tahu. Diorang ada masalah kot. Tak tahu. Jadi budaya Melayu macam itulah. Saya tengok kan. Suami tidur luar, isteri tidur dalam. Bila sesi kaunseling, kenapa? Saya cakap, puan tak benarkan suami masuk dalam. Tak payahlah Dato' tua ni. Dato' tua tak payah kau. Saya tanya orang lelaki, payah tak? Jawablah bang, payah tak? Payah hati dia sorang-sorang. Kat luar tu macam sako, yang betul tak? Tercamuk-camuk, terkalip-kalip, tengok lampu pun. Datang ke katu, kira ke katu. Siapa lelaki kan? Dia tanya orang perempuan, kenapa tak ajak masuk dalam? Saya tahu macam tu. Yang paling sedih saya ni, atuk dapat masuk bilik Wan tu bila cucu balik. Cucu balik pun dapat masuk. Tu pun cucu tolong. Tolong apa? Tolong tanya kat Wan tu. Wan, kenapa atuk tidur luar? Tahu dah dia nak tidur luar tak? Cucu pun beritahu kat atuk. Tuk, Wan ajak tidur dalam. Ya kau tak? Lah tak panjang atuk. Tiba-tiba Wan kau ajak tidur dalam macam mana tu kan? Wan kau nak meninggal apa tu kan?
Lain clear tu. Ya Allah, bangun si gaun ni. Heret kaki bawa masuk dalam bilik. Tanya suami, dalam bilik tu macam mana? Tak tahu tak Ustaz. Di bawah tangan tu bawah tu. Saya tak boleh tidur atas katil tu duit pencen dia teh. Oh, kedokut pula katil tilam perempuan ni. Kesian tak orang lelaki? Kesian orang putih tak? Kalau tuan-tuan pergi Central Market, tengok pelancong-pelancong daripada negara luar, terutama orang putih, turun bas tu disambut bini. Orang Melayu tak ada tersungku, tersombang belakang situ tu. Tak ada nak kisah kau katanya kat dia. Allah, kesiannya orang Melayu. Orang putih melintih jalan tu ditahan trailer tu, stop katanya, bini aku nak melintih. Dipegang tangan bini tu sampai seberang sana. Sampai ujung tu tuan-tuan tengok dia buat apa? Dia buat apa? Bawa cium, cum-cap lelaki bini. Allah, tak totolan kau gigi palsu lelaki kau ni sekarang. Nak beritahu ni. Punya romantika diamu tu tak kan? Itu tak. Kau naik motor nak pergi Surau Rayan kan? Orang rumah baru nyenseng kain tak. Dia dah berjalan. Bini boleh naik dalam motor tadi tu. Asal orang Melayu kan? Nak beritahu ni kan? Perbaiki hubungan tu. Makin kita dah ujung ni tuan-tuan, sepatutnya kita makin rapat. Tuan tu rapat-rapat dah mengandung kerang tu. Mengandung lagi kau dah expired. Kan sado mengandung itu. Sebenarnya nak menyatakan bahawa inilah kasih sayang. Kata ikut Nabi. Kisah Nabi baca tak? Sirah Nabi. Bagaimana Nabi SAW dengan isteri-isterinya, betul tak? Jangan marah saya sebut isteri-isterinya tu, memang ramai isteri kan. Marah pula dia. Ada mulut tu tak? Ada mulut tu orang lelaki penceramah mulut tu tak? Tak nak bagi tahu itu sunnah Nabi, betul tak? Orang lelaki buat tu kerana dia nak ikut sunnah Nabi. Kalau waktu-waktu sunnah tak apa Ustaz, sunnah, punah, ranah sudah salah orang lelaki juga sebab tak ikut sunnah betul-betul. Jadi dah hujung-hujung ni tuan-tuan, sepatutnya kita sama-sama memikirkan bagaimana boleh menyelamatkan antara satu sama lain. Sini azan dulu kau tahu sama. Terpulanglah ikut budaya sini. Boleh. Azan dulu kan orang yang tu tak longgar pula azan, surau tu tidur orang tu. Azan dulu. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillah. Boleh sambung tak? Boleh kan? Lapar kan ni? Lapar atau roti? Sikit lagi boleh kan? Kat mana roti tadi? Ha? Kat mana? Tak, berhenti tadi kat mana? Ustaz berhenti lah Ustaz. Ustaz tak ulang lah tadi tu. Ha? Dah lupa dah tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Kata nak ikut sunnah Nabi kan? Jadi sunnah Nabi tu banyak lah. Satu tu sunnah Nabi, banyak sunnah Nabi lagi kan? Menolong isteri pun sunnah Nabi juga kan? Nabi tolong tak isteri ya? Tolong kan? Nabi kisah gandum, betul tak kan? Nabi jahit, Nabi tolong isteri dia, Sayyidatina Khadijah, dia tolong. Jadi tuan tolong tu tuan dapat markah sunnah Nabi kan? Jadi sayanglah isteri kat kita kan? Ini isteri pun sayang suami sebab duit kan? Ada duit sayang, tak ada duit melayang lah ke bank katanya kan? Jadi bila kita dah berusia yang macam tu dah hujung-hujung, maksudnya bagaimana kita nak mengukuhkan hubungan kita sebagai suami isteri. Masa tu bukan lagi mencari kelemahan, kesilapan, keadaan-keadaan masa-masa muda yang kita nak timbul-timbulkan. Bukan itu masanya. Masa ni adalah kita nak membina kehidupan kita yang akan kita hadapi secara kenyataan dan realitinya lah, kematian. Kalau suami mati dulu puan-puan, kalau suami mati dulu, Alhamdulillah kata dia dah mati dia dah kan. Lama tunggu dah mati kan. Saya pernah ceramah kat sebuah surau Negeri Sembilan kan. Orang perempuan ni dia sabar ya dengan kerenah suami, tahu tak kan? Saya pun tanyalah kat nenek-nenek, wan-wan yang ada datang kuliah duha macam tu kan. Saya tanya, Wan, besok Wan kalau dalam syurga nak duduk dengan siapa? Saja tanya soalan tu. Senyap ya Wan tu tak menjawab. Pokak apa Wan tu kan orang tanya tak menjawab. Wan dalam syurga so Wan nak duduk dengan siapa Wan? Tak jawab juga. Jadi saya pun try lah bagi pilihan jawapan. Wan dalam syurga tu Wan nak duduk dengan atuk ke Wan? Baru dia jawab, kalau boleh tukar lain nak pula tu. Tahu tak jawapan tu? Confirm. Kalau boleh tukar lain, kata kenapa? Latihlah bolu dia kat dunia ni. Punya sabar orang perempuan dan orang lelaki. Orang perempuan dia tak boleh tukar suami tu tak? Dia suka ke tak suka ke, dia hadaplah mengkarung sampai mati tu tak? Hadap lah kan. Nak dicokek tak mampu-mampu itu tak kan? Kesian orang perempuan tu tak? Kau ingat orang lelaki ni tak poning ke kepala orang perempuan? Pun poning juga. Nak dicokek tak mati-mati kan? Jagolah isteri tu kan. Siapa yang jago isteri sampai akhir kalam walaupun isteri tu macam-macam lah, orang perempuan pun sama ya bingai, betul tak kan? Banyak perangai ni kan. Sabar dengan isteri kan. Kau dikotuk kepala pun sabar. Kau dikata pun sabar. Ramai orang lelaki macam tu, sabar ayo. Sebab apa? Dia tahu syurga suami di bawah tapak kaki isteri. Ya kau. Ni lapar nama ni, aku cakap semua betul. Tak ada syurga suami di bawah tapak kaki isteri, tak ada. Malahan syurga anak di bawah tapak kaki ibu pun tak ada. Itu bukan hadis, itu adalah kata-kata pujangga. Tapi nak menggambarkan seorang anak bila dikata syurga kamu bawah tapak kaki ibu, maknanya keredaan ibu itu adalah menjadi syarat kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keredaan suami menjadi syarat untuk isteri masuk syurga Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maksudnya perempuan ni dia akan dapat masuk syurga dengan redha suami. Tapi kalau suami tu tak senonoh, dua nonoh, tiga nonoh tadi tu, macam mana tu Ustaz? Ada juga soalan perempuan. Kalau suami saya ni tak boleh pakai jenis dia Ustaz, macam mana kita nak dapat redha dia Ustaz? Apa pun puan-puan, selagi suami itu tidak syirik kepada Allah, selagi suami itu tidak mengingkari apa yang Allah perintahkan, maka berlakulah taat kepada suami. Walaupun menghadapi realiti bahawa sukarnya nak menguruskan sikap dan perangai suami. Makam tinggi besok tu, betul tak? Jadi bila kita sabar, nanti kita mendahului suami masuk syurga. Suami tinggal lalu tu hai bye. Mari dia ngajak tak nak, betul tak kan? Tinggal duduk sorang-sorang luar tu. Jadilah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ditentukan untuk kita masuk ke jalan yang Allah telah beri pilihan kepada kita masa di dunia ni. Walahun najdain, kamu diberi dua jalan. Jalan kanan masuk syurga. Betul tak? Siapa nak pergi syurga? Saya angkat, sebab tu saya nak pergi, saya angkat. Siapa nak pergi? Lah malu nak angkat. La ilaha illallah. Tahu tak, angkat ni malaikat dah catat dia nak pergi syurga. Sekali lagi, siapa nak pergi? Tu pun tanya orang sebelah, pergi tak? Lah ngikut kawan hidup ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita saja nak masuk syurga, bawalah ahli-ahli kita bersama. Beritahu anak-anak, ayah tak akan masuk syurga kalau kau tak masuk syurga. Betul tak? Sampai hati mama, biarkan kau seorang tak masuk syurga, anak-anak mama yang lain masuk syurga. Betul tak? Panggil psikologi fitrah manusiawi itu. Takkan semua ada nanti dalam mahligai yang Allah bina, kau tak ada. Betul tak? Tuan-tuan, itulah bahasa psikologi yang kita boleh gunakan kepada anak-anak, supaya dia rasa maknanya kita ni adalah kepunyaan dia dan dia kepunyaan kita. Walau macam marah-marah sekali pun kepada anak-anak, jangan sebut kau bolehlah lelako macam tu. Jangan. Jangan sebut macam tu kepada ahli-ahli kita. Dan akhir sekali, bila alam syurga yang kita masuk, pastilah alam neraka tak ada siapa nak pergi, betul tak? Kalau saya ceramah kat sekolah, siapa nak pergi syurga? Semua budak angkat. Kadang ada budak tak angkat. Budak tak angkat tanya, kau nak pergi mana? Pergi neraka lah. Kenapa? Semua nak pergi syurga, jam neraka, tak ada siapa nak pergi. Copet sampai tu. Pergilah situ nak pergi sangat kan. Ada budak sekolah rendah, saya tanya, awak tak angkat, syurga tak angkat, neraka tak angkat, nak pergi mana? Mak kata balik sekolah jangan pergi mana-mana, katanya. Terus balik rumah, masa lalu anak Allah kan. Betul lah, mak yang ngajak tu sampai ilmu mak. Jadi lepas syurga ada lagi tak alam yang kita akan pergi? Siapa boleh jawab dengan tepat, dia boleh balik. Lepas syurga kita pergi mana? Alam mana? Tuan-tuan, jangan memalukan. Budak-budak boleh jawab. Kita tertua mati tak boleh jawab. Lepas syurga kita pergi mana? Ada alam lagi tak? Tak ada. Ustaz Said kata tak ada. Ustaz Najib kata pun tak ada. Siapa berani jawab ada? Ada lagi tak? Tak ada. Tapi saya dapat jawapan daripada budak pra sekolah. Malu tu tuan-tuan, budak pra sekolah ilmu tinggi. Kita rasa macam dah habis belajar, rupanya tak sudah belajar. Bila tanya alam mana lagi kita pergi lepas syurga, ada dua alam lagi Ustaz. Dua alam? Alam mana? Pertama alam tarakai, yang kedua alam nasrah. Maksudnya kepala otak nak fikir lagi. Ayah-ayah, mak-mak dah tak nak fikir lagi lah. Tak payah fikir lagi. Tuan-tuan dan perempuan, di perjalanan hidup, sebenarnya tajuk saya malam ni tak masuk-masuk lagi.
Tahu tak? Belum masuk-masuk lagi tajuk ni. Takut ada panggilan yang kedua. InsyaAllah Jadi jangan panggil saya lah. Saya tak ada apa-apa dapat baru ni. Tuan-tuan tak ada ilmu langsung ni. Berburak ni. Jadi perjalanan kita itu jangan dibiarkan kosong macam tu. Isi dengan perkara-perkara yang membolehkan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isilah tanggungjawab dan amanah itu kerana Allah akan bertanya tentang amanah dan tanggungjawab kita masih di dunia ini. Kullukum ra'in, ni hadis Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua orang bertanggungjawab, diberi tanggungjawab, dan tidak ada siapa yang terlepas daripada tanggungjawab itu. Kalau suami, tanggungjawabnya kepada isteri. Kalau ayah, tanggungjawabnya kepada ibu dan juga anak-anak. Anak lelaki, tanggungjawabnya kepada tanggungjawab anak lelaki lebih besar daripada tanggungjawab anak perempuan. Orang lelaki bukan sahaja dia jaga keluarga dia kena jaga juga keluarga yang sedia ada. Maknanya keluarga ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia dah tak ada, dia ada mertua, dia kena jaga tak mertua? Dia kena jaga mertua macam dia jaga ibu bapa dia. Nampak bagaimana Islam menghubungkan silaturahim, bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia supaya keindahan hidup itu dapat dirasai dan dinikmati. Bila kita ada rasa bahawa ini adalah amanah dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ibu bapa tak ada, ibu bapa mertua pun tak ada, kita ada siapa? Ada adik-beradik, betul tak? Adik-beradik ni tanggungjawab kita. Tuan-tuan jangan kata masing-masing. Ada adik-beradik kita, suami dia tak ada, betul tak? Adik-beradik kita, perempuan ibu tunggal, tanggungjawab kita tak? Tanggungjawab kita untuk memastikan anak saudara kita mendapat hak-haknya. Kalau ini yang kita faham dalam kehidupan, maknanya kehidupan akan berjalan dengan baik. Tak ada orang datang ke mahkamah membuat tuntutan nafkah. Sebab kalau tak ada ayahnya, maka datuknya bertanggungjawab. Datuknya tak ada, bapa saudara sebelah bapa. Nampak? Kan? Ni topik ni lebar tuan-tuan. Banyak lagi kita bincangkan ni. Jadi harapan kita dengan apa yang saya ungkapkan ni, tuan-tuan mulai merasa dan berfikir. Maknanya datang ke dunia bukan nak main, bukan nak buang masa, bukan happy go lelaki. Bukan kita makan, minum, tidur, pergi kerja, pergi sekolah, balik, habis cerita. Tak. Ada tanggungjawab yang kita kena laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi saya berhenti dulu di situlah. Saya roti sebenarnya, minta maaf tuan-tuan. Tak berhenti roti kojo kan. Jadi saya berhenti di sini supaya ada rezeki kita berjumpa lagi. Dia kalau cerita wayang tu tahu habis tak best. Dia berhenti sikit, apa cerita yang seterusnya. Tunggu. Bila wallahu a'lam. Semoga ada manfaat pertemuan ni. Ada sesuatu yang Allah kurniakan untuk kita faham, dan ada kekuatan yang Allah akan berikan kepada kita untuk kita beramal. Tak ampun, minta maaf kalau saya menyentuh mana-mana pihak. Yang baik datang dari Allah, yang kurang datang dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mana yang awal tadi dapatlah cerita, mana yang lambat lain kalilah nampak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.